Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 036. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama yang sempat kami rangkumkan untuk anda minggu ini. Ismail Sabri bakal meneruskan legasi kerajaan gagal. Dunia kecam UMNO sebagai parti korupsi yang kembali berkuasa. Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9. Salam bahagia. Minggu ini Malaysia digemparkan dengan peletakan jawatan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tanggal 16 Ogos 2021 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerima peletakan jawatan Perdana Menteri dan kabinetnya berkuat kuasa serta-merta pada Isnin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin berkata, baginda bagaimanapun memutuskan untuk melantik Mahyadin menjadi Perdana Menteri sementara sehingga seorang Perdana Menteri baharu dilantik. Pada masa yang sama, Seri Paduka Baginda turut menitahkan bahawa pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 bukan satu pilihan yang terbaik atas faktor kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Tambah kenyataan itu, Baginda telah berkenan menerima menghadap Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Haji Abdul Ghani Saleh pada jam 11 pagi Isnin di Istana Negara. Sementara itu, Mahyadin menegaskan usahanya untuk menyelamatkan kerajaan Perikatan Nasional tidak berjaya. Pengerusi PN yang juga ahli Parlimen Paguh itu menerusi perutusan terakhirnya mendakwa kegagalan tersebut berlaku ekoran sikap serakah pihak tertentu yang merampas kuasa. Dalam masa sama, Mahyadin mendakwa banyak pihak yang merayu beliau untuk tidak meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, Pengerusi Bersatu itu menegaskan bila mesti mematuhi peruntukan Perlembagaan Persekutuan berhubung kedudukan seseorang Perdana Menteri yang tidak mendapat sokongan majoriti. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri bekas Pensyarah Kanan Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata jika diminta memilih calon Perdana Menteri, beliau akan memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya bukan memberi peluang kepada Anwar kerana setelah lama berjuang, tetapi ahli Parlimen Port Dickson itu mengangkat nilai dan falsafah demokrasi yang diperlukan, iaitu kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Datuk Dr. Agus berkata negara perlukan seorang pemimpin yang mempunyai daya tahan, keazaman, idea dan dasar-dasar baharu, keyakinan, jaringan antarabangsa, pendedahan dan visi yang sesuai dengan tuntutan semasa. Kes COVID-19 20,000 sehari, jumlah kematian sudah menjangkau 12,500 orang dan ekonomi negara merudum, pasaran saham rendah, nilai mata wang jatuh, barangan mahal, pengangguran meningkat dan kehidupan rakyat dalam kesulitan. Katanya rakyat kini sedang menanti kemunculan Perdana Menteri yang baharu di atas kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong selepas Mahyadin meletakkan jawatan kerana sudah tidak mempunyai majoriti. Bila memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, pilihannya kerana lebih mementingkan negara daripada bangsa. Bila menegaskan agar teras berkenaan jangan diusik, tetapi ini tidak bermakna kita boleh terus dengan sentimen perkauman. Sentimen perkauman adalah anti-Stadvok yang tidak akan membina negara Malaysia yang bersatu. Sementara itu, Rabu lalu Ketua Pembangkang dan Parti PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa sudah mendapat angka sokongan mencukupi daripada beberapa parti dan ahli-ahli Parlimen fraksi Perikatan Nasional PN untuk dipilih sebagai Perdana Menteri baharu. Perkara itu didedahkan sumber terdekat kepada Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu yang menegaskan setakat Rabu lalu, beberapa parti dalam blok pembangkang selain Pakatan Harapan serta ahli parlimen daripada PN sudah menyatakan persetujuan menyokong beliau. Jelas beliau sokongan daripada ahli-ahli parlimen fraksi PN yang diterima Anwar adalah berbentuk peribadi dan dikemukakan dalam bentuk warkah akuan sokongan untuk dipersembahkan kepada Istana Negara. Beliau berkata demikian bagi mengulas desas-desus Anwar yang juga ahli parlimen Port Dickson difahamkan sudah mendapat sokongan secara Grand Coalition daripada parti-parti blok pembangkang untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri baharu. Melalui sokongan secara Grand Coalition berkenaan, Anwar dikatakan sudah menerima sejumlah 105 sokongan ahli-ahli parlimen dan hanya memerlukan sekurang-kurangnya 6 lagi sokongan ahli parlimen daripada blok kerajaan bagi meraih sokongan majoriti.
Ketika itu, spekulasi bertiup kencang mengatakan Anwar telah menawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal agar parti itu kembali menyokong PH dalam mengembalikan mandat rakyat pilihan raya umum ke-14. Untuk rekod, jumlah ahli parlimen dalam blok pembangkang adalah seramai 120 orang, terdiri daripada PH 89, diikuti UMNO menolak PN 15, Warisan 8, Parti Pejuang Tanah Air Ku-4, Ikatan Demokratik Muda 1, Calon Bebas 2, PSB 2 dan UPKO 1. Majoriti mudah sokongan ahli parlimen yang diperlukan seseorang calon untuk dipilih sebagai Perdana Menteri baharu haruslah melebihi angka 110 orang. Mengulas lanjut, sumber PKR berkenaan bagaimanapun menafikan terdapat sebarang pertemuan antara kumpulan bekas ahli parlimen PKR diketuai bekas Timbalan Presiden parti itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan Anwar Ibrahim di sepanjang berlakunya krisis pentadbiran negara. Sementara itu, sifat kerajaan gagal yang rakyat nobatkan kepada Perikatan Nasional PN sebelum ini dibimbangi akan berlanjut dengan sokongan terhadap naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri. Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Awan Nasional Senator Aiman Atirah Al-Jundi berpendapat pencalonan ahli parlimen baru itu hanya akan menyebabkan negara menjadi mundur. Beliau berkata menyokong pencalonan Ismail Sabri hanya berazam meneruskan kerajaan yang telah sedia gagal. Itu bukan langkah kehadapan yang baik untuk Malaysia, bahkan undur ke belakang kerana menaikkan UMNO kembali ke puncak kuasa. Sementara itu, Pertubuhan Perubahan Gerak Rakyat Malaysia atau GERAK turut mengulangi gesaan mereka bahawa melantik Perdana Menteri baharu dari kalangan ahli kabinet yang lama dan gagal sama sekali tidak boleh diterima. Pengerusi GERAK Muhammad Eza Muhammad Nur menegaskan tindakan UMNO yang menamakan Ismail Sabri merupakan langkah yang terkebelakang dan hanya akan menjahanamkan negara. Bila menyifatkan pelantikan seorang menteri yang tiada bermaruah menjadi Perdana Menteri sebagai sesuatu yang amat malang kepada negara dan akan terus menjerumuskan negara kepada bala bencana yang bertimpa-timpa. Nama Ismail Sabri telah diserahkan kepada Istana Negara Rabu lalu susulan keputusan mesyuarat di antara ahli Parlimen Barisan Nasional BN sebelumnya. Barisan Nasional bersetuju menyokong Ismail Sabri yang merupakan bekas Timbalan Perdana Menteri itu sebagai calon tunggal Perdana Menteri. Sepanjang tempoh Ismail Sabri yang juga kekal memegang portfolio Menteri Pertahanan dalam kerajaan PN, berlaku lonjakan besar jangkitan COVID-19 yang sudah melebihi jumlah 1.4 juta kes. Kabinet XXXL diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini juga menyaksikan jumlah kes kematian akibat jangkitan COVID-19 termasuk kematian di luar hospital BID melambung. Dalam pada itu, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang lebih cenderung menjadi third force dan tidak berminat menyertai kerajaan yang bakal dibentuk dengan menyifatkan Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH tidak menarik. Pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Pejuang mengambil pendekatan mengasingkan diri daripada persaingan antara PN dan PH untuk memperoleh sokongan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan untuk menyokong Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim jika berjaya mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan. Ahli parlimen Langkawi itu turut menambah beliau tidak mempunyai masalah bekerjasama dengan Anwar walaupun hubungan mereka tidak begitu baik. Tun Dr. Mahathir juga berkata beliau tidak berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Sebaliknya bersedia memimpin Majlis Pemulihan Negara bagi menangani pandemik COVID-19. Menurutnya pada masa ini keutamaan adalah menangani COVID-19 kerana terlalu ramai yang menderita atas faktor ekonomi selain ribuan kes yang melibatkan kematian COVID-19 serta peningkatan kes bunuh diri. Kandungan laporan Reuters yang disiarkan Khamis lalu perlu dinilai dan dipertimbangkan pihak yang mentadbir kerajaan, kata Ketua Penerangan Pejuang Muda Malaysia Akif Rosli. Akif berkata laporan Reuters menunjukkan bahawa tempoh pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tempoh pentadbiran yang bermasalah dengan ketidaktentuan politik, ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan kes pandemik COVID-19. Beliau mengingatkan bahawa pentadbiran terdahulu telah dianggotai oleh barisan pimpinan UMNO yang turut sama terlibat gagal menangani permasalahan negara yang baik. Lebih 50% anggota Jemaah Menteri yang bersaiz gergasi dianggotai oleh parti komponen yang serupa iaitu PN, BN dan PAS. Kini katanya desas-desus berkenaan kembalinya UMNO untuk mentadbir kerajaan kian memuncak dengan perkiraan sokongan yang dilihat menyebelahi pentadbiran sama namun pimpinan yang berbeza. Bila menambah pengurusan permasalahan rakyat dan negara jauh lebih penting berbanding kedudukan politik kepartian sekarang ini. Pejuang Muda turut mengatakan keyakinan bahawa dengan adanya usaha untuk mewujudkan model dan struktur Majlis Pemulihan Negara MPN seperti yang diilhamkan Tun M dapat membantu menyelesaikan permasalahan rakyat dan negara.
Memalukan, tapi itulah hakikat yang wajib kita telan sebagai rakyat Malaysia. Politik Malaysia sudah menjadi tumpuan negara-negara luar sejak beberapa hari lalu selepas Tan Sri Mahyadi Mak Yassin meletakkan jawatan kerana tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli parlimen. Tumpuan kini terarah kepada Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dikatakan mempunyai sokongan majoriti untuk mengambil kedudukan Mahyadin. Situasi ini mendapat laporan-laporan meluas dari seluruh dunia. Bagaimanapun laporan berkenaan pelantikan Perdana Menteri baharu kali ini dikaitkan dengan skandal rasuah parti berkenaan. Terbaru portal Berita Indonesia melaporkan jangkaannya bahawa pemimpin dari parti yang terlibat dengan skandal korupsi terbesar di Malaysia akan kembali semula menguasai negara. Negara itu melaporkan meski korup, UMNO berpeluang besar isi posisi PM Malaysia. Portal berita The Guardian yang berpengkalan di Amerika Syarikat juga melaporkan hal yang sama dan menyebut Ismail Sabri bakal dilantik sebagai Perdana Menteri mengembalikan semula kekuasaan parti itu selepas terpalit dengan skandal 1MDB. Nikkei Asia pula melaporkan imej UMNO yang tercemar dengan skandal akan ambil alih pejabat PM. Pada jam 2.30 petang Jumaat lalu, Raja-Raja Melayu bermesyuarat memutuskan hal berkenaan Perdana Menteri baharu. Pada bincangan khas berkaitan kemelut politik semasa negara itu merupakan kali kedua diadakan di bawah pemerintahan Seri Paduka Baginda berikutan peletakan dua Perdana Menteri yang hilang sokongan majoriti. Sementara itu, Raja Petra Kamarudin terang-terangan menyerang Yang di-Pertuan Agong apabila mendakwa Baginda melambat-lambatkan upacara mengangkat sumpah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Dengan tajuk berita Agong menyekat pelantikan Ismail Sabri sebagai PM9, Raja Petra mendakwa dua pegawai yang dekat dengan Istana Negara dan Istana Perak telah menjadi penghubung istana dengan pemimpin luar. Raja Petra mendakwa Agong melampaui kuasanya dan memaksa Malaysia ke dalam satu lagi krisis perlembagaan ketika menulis dalam blognya malaysiatoday.net. Penulis yang dilihat memihak kepada Kerajaan Perikatan Nasional itu mendakwa dua pegawai kanan istana telah menyampaikan mesej kepada Perikatan Nasional bahawa Ismail tidak akan mengangkat sumpah sebagai PM9 selagi beliau tidak bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan dan melantik Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Beliau turut mendakwa Datuk Muhammad Anwar Zaini adalah pihak yang rapat dengan Baginda Sultan Perak, manakala Datuk Indra Ahmad Fadil adalah Datuk Pengelola Bijaya Diraja yang biasanya membuat kenyataan istana negara bagi pihak Yang di-Pertuan Agong. Dakwa Raja Petra, orang inilah yang selama ini yang membocorkan dokumen Istana Negara dan surat kepada media sosial dan media arus perdana. Berita yang ditulis malam Jumaat lalu kini tular dan dikongsikan oleh lebih 4,000 pembaca dalam media sosial masing-masing. Di media sosial, para aktivis mula menyifatkan Raja Petra Kamarudin menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar seluruh ahli Dewan Rakyat dapat bersatu hati mewujudkan perpaduan dan penyatuan semua parti politik dengan memberi fokus kepada isu semasa dan menjernihkan kembali kekesutan yang berlaku. Setelah 4 hari menanti dengan penuh debaran, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri diadakan pada jam 2.30 petang tadi di Istana Negara. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara yang dipengerusikan oleh Baginda petang Jumaat lalu. Perdana Menteri ke-9 dilantik susulan daripada peletakan jawatan Yang Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Mak Yassin pada 16 Ogos lalu. Proses ini adalah lanjutan daripada titah Seri Paduka Baginda semasa sesi menghadap bersama ketua-ketua dan wakil-wakil parti-parti politik utama negara pada 17 Ogos 2021, di mana kesemua 220 ahli-ahli Dewan Rakyat adalah diminta untuk menyatakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat tersebut untuk menjadi Perdana Menteri menerusi surat akuan. Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan harapan agar pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri baharu dapat mengakhiri kemelut politik dengan segera. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan harapan agar kesemua ahli-ahli Dewan Rakyat dapat mengenepikan agenda politik dengan bersatu hati dan bersepakat berusaha menangani pandemik COVID-19 demi kepentingan rakyat dan negara. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.